Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Mosli dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan soalan 11, iaitu manuskrip Melayu dalam dunia moden seringkali dianggap oleh sebahagian pengkaji, terutama pengkaji barat, sebagai satu penulisan yang bercorak pemikiran Melayu dan lebih bersifat hiburan semata-mata. Mereka mendakwa manuskrip ini tidak boleh dianggap sebagai penulisan sejarah kerana tidak mengikut kaedah dan juga disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Bahaskan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Khalid Syafri bin Junaidi, yang kedua Muhammad Taufik bin Azman, yang ketiga Nur Azmi bin Ferrando, dan juga yang keempat adalah Davidora. Untuk bahagian pengenalan, manuskrip ini berasal daripada bahasa Latin yang terdiri daripada dua perkataan, iaitu manus yang membawa arti tangan, dan manakala scriptus pula membawa maksud tulisan. Kedua-dua perkataan ini telah digabungkan dan menjadi tulisan tangan. Manuskrip ini juga boleh dimaksudkan sebagai versi ataupun bahan sesuatu karya yang telah disediakan oleh penulis, editor dan sebagainya bagi dicetak dan diterjemahkan dalam bentuk buku dan juga lainnya. Seterusnya, perkataan Melayu pula merupakan nama khas bagi satu kelompok ataupun bangsa dan juga bahasa yang terdapat di sekitar Kepulauan Melayu, terutama di semenanjung Malaysia. Manuskrip Melayu ini merupakan hasil sastra Melayu tradisional yang bertulis tangan dalam tulisan Jawi yang telah dihasilkan oleh penulis Melayu. Manuskrip ini juga dikatakan telah dihasilkan dalam lingkungan awal kurun ke-16 hingga awal kurun ke-20. Ilmu yang terakam dalam manuskrip Melayu ini merangkumi pelbagai bidang perkara seperti kesusastraan, sejarah, kitab, agama, perubatan, undang-undang, ketatanegaraan, azimat dan juga petul. Oleh itu, perkara ini menjadikan nilai dan juga harga kandungan yang telah diwarisi oleh manuskrip Melayu ini sangat bernilai sekali. Kita pergi ke pembentang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, faktor yang pertama yaitu manuskrip Melayu sebagai bahan rujukan. Seperti yang kita tahu, sejak abad ke-16, sarjana barat seperti sarjana dari Belanda, England dan negara-negara Eropah yang lain telah mula mengkaji kesusastraan Melayu, khususnya mengenai manuskrip Melayu Islam. Contohnya seperti R.O. Winstead dan R.J. Wilkinson. Manuskrip Melayu juga berfungsi sebagai rujukan berharga untuk para penyelidik, sarjana dan pelajar. Hal ini kerana kajian terhadap manuskrip Melayu ini dapat memperbanyakkan sumber-sumber penulisan sejarah Melayu dari perspektif alam Melayu itu sendiri. Menurut kajian daripada sarjana tempatan seperti Koh Kee Kim dan Zainal Abidin menyatakan bahawa penggunaan mitos dan legenda adalah salah satu kaedah untuk mengkritik raja dalam membina semacam konsep kuasa ketuhanan, iaitu satu sifat luar biasa yang ada pada seorang raja. Kemudian, faktor penerimaan manuskrip Melayu ini juga yaitu untuk bertujuan memelihara karya sejarah Melayu. Pada tahun 1985, satu institusi untuk memelihara manuskrip Melayu ini telah ditubuhkan di Malaysia, yaitu dinamakan seperti Pusat Manuskrip Melayu ataupun PNM. Kemudian nama PNM ini dinamakan semula menjadi Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu, yaitu PKMM, yang diubah pada tahun 2014. Sehingga tahun 2015 terdapat sebanyak 4.557 naskah manuskrip dalam koleksi di PKMM. Dalam kajian menurut Prof. Madya, Dr. Muhammad Syukriyo Abdullah, beliau menyatakan bahawa manuskrip Melayu ini disimpan di beberapa buah negara seperti di United Kingdom dan Belanda. Dengan wujudnya institusi seperti Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu ataupun PKMM ini, maka martabat penulisan atau karya-karya tradisi Melayu seperti sejarah Melayu, misa Melayu, hikayat Aceh dan lain-lain akan dapat diangkat dan dipelihara martabatnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu berkaitan dengan memahami zaman persejarahan Melayu. Sesetengah sarjana ataupun pengkaji berpendapat bahawa manuskrip ini penting dalam memahami kronologi sejarah di alam Melayu itu sendiri. Hal ini kerana manuskrip membantu para sejarawan
dalam mengkategorikan zaman sejarah. Sebagai contoh, zaman prasejarah hinggalah zaman Hindu-Buddha sehingga zaman pengaruh Islam, dan yang berakhir daripada zaman penjajah dan pada akhirnya zaman kemerdekaan di tanah Melayu. Seterusnya, sebelum kedatangan Islam, Melayu menggunakan bahasa Melayu kuno yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penemuan batu bersurat. Sebagai contoh, batu bersurat Kota Kapur yang ditemukan oleh J. K. Vander Meulen di Pulau Bangka pada tahun 1892. Namun, kedatangan Islam pula selepas itu telah mengubah budaya dan bahasa di alam Melayu. Hal ini dapat dilihat dengan merujuk salah satu manuskrip asli tersebut, seperti tulisan dari Hamzah Fansuri 1550 hingga 1660, tulisan Abdul Rauf Singkili 1615 hingga 1653, dan Nur al-Din al-Raniri 1658. Oleh itu, kewujudan manuskrip tersebut memudahkan pengkaji kontemporeri dalam memahami zaman atau kronologi pensejarahan di Kepulauan Melayu. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang faktor penolakan manuskrip Melayu. Yang pertama adalah hiburan semata-mata. Penulisan manuskrip Melayu memperlihatkan banyak peristiwa-peristiwa yang menggunakan ciri-ciri epik. Misalnya, Hikayat Aceh yang dikatakan amat menyerupai karya-karya Parsi yang menggambarkan sebuah dinasti, yakni penulisnya banyak menggunakan unsur-unsur pujian terhadap golongan diraja. Gaya penulisan yang dikarang oleh penulis-penulis manuskrip Melayu bertujuan untuk menarik para audien dalam menghayati sejarah alam Melayu. Misalnya, peristiwa kepahlawanan Sultan Iskandar Muda yang diceritakan untuk mengukuhkan kedudukan baginda sebagai seorang sultan. Naratif yang wujud dalam manuskrip Melayu memiliki keterbatasan ilmu, yakni hanya bercorak pemikiran Melayu dan sekadar hiburan. Okey, seterusnya adalah faktor tidak mengikut disiplin sejarah. Pada awal ke-17, penulis manuskrip Melayu hanya memfokuskan kepada fasa penulisan dan penghasilan manuskrip berdasarkan catatan kebudayaan dan tradisi masyarakat di alam Melayu, yang pada akhirnya terbentuklah pensejarahan Melayu. Pensejarahan manuskrip Melayu sememangnya tidak mempunyai sebarang bentuk penyelidikan selain daripada mengamati sejarahnya melalui sumber lisan atau pengalaman. Ketiadaan penggunaan tarikh yang tepat dalam manuskrip Melayu seperti sejarah Melayu, misal Melayu dan sebagainya hanya mengelirukan tafsiran para pembaca dan juga para pengkaji. Ini kerana Mahyudin Haji Yahaya berpandangan berkemungkinan tarikh yang tertera dalam manuskrip Melayu hasil daripada penyalinan semula, bukannya tarikh yang dikarang. Okey, faktor yang seterusnya adalah faktor mitos dan legenda. Penulisan sejarah tradisional Melayu telah mengandungi perspektif mengenai zaman silam di mana peristiwa-peristiwa ini ditulis menggunakan format seperti penulisan kesusasteraan, sastra dan cerita dongeng. Sebahagian besar format penulisan tersebut mengandungi unsur mitos dan legenda. Perkara ini berlaku kerana kedua-dua unsur ini berfungsi sebagai elemen menambah keindahan sesebuah kisah. Perkara ini berlaku kerana penulis Melayu tradisional belum lagi memahami pendekatan sejarah dan banyak bergantung kepada sumber lisan dan pemerhatian terhadap sesebuah peristiwa. J.C. Bottom menganggap orang Melayu selalu melihat sejarah sebagai campuran antara kebenaran dan juga legenda, fantasi dan fakta, hiburan dan pengajaran. Okey, faktor yang seterusnya adalah faktor anakronisme. Anakronisme dapat menunjukkan kekeliruan mengikut urutan masa, terutama kesilapan meletakkan sesebuah situasi atau kejadian terlalu awal. Bentuk pertama adalah anakronisme pada sebuah karya yang sama. Bentuk anakronisme ini terdapat dalam karya sejarah Melayu seperti peristiwa peminangan Puteri Gunung Ledang oleh Sultan Melaka. Bentuk yang kedua ialah anakronisme dengan membandingkan dua buah teks sejarah yang berlainan terhadap peristiwa yang sama. Bentuk ini ialah satu peristiwa yang telah berlaku tetapi diletakkan seolah-olah berlaku pada masa kemudian. Bentuk yang ketiga ialah anakronisme dengan membandingkan antara sebuah hasil sejarah dengan sumber atau fakta sejarah sezaman yang lain. Sekarang kita masuk dalam analisis dan perbincangan. Isu penolakan dan penerimaan ini
wujud mungkin timbul karena manuskrip Melayu seringkali menonjolkan unsur-unsur mitos, cerita rakyat dan sajak-sajak, dan kadangkala ia tidak sejajar dengan pendekatan sejarah modern barat yang lebih berfokus kepada fakta empirikal dan dokumentasi tertentu. Hal ini menyebabkan wujudnya penolakan dari sejarawan barat yang mana mereka menganggap manuskrip Melayu ini sebagai sesuatu yang hanya mitos sahaja. Bagaimanapun, penting untuk diingat bahwa manuskrip Melayu memainkan peranan penting dalam memahami budaya dan pemikiran Melayu tradisional, serta memberi wawasan yang mendalam tentang masyarakat dan nilai-nilai mereka pada zaman yang lampau. Kajian terhadap manuskrip Melayu ini juga dilakukan dengan mengambil kira konteks dan metodologi yang sesuai bagi memahami nilai sejarah dan cultural yang terkandung di dalamnya. Terdapat penerimaan dan penolakan dalam manuskrip Melayu. Ini dikatakan demikian kerana ia merupakan isu yang masih relevan untuk dibahaskan masa kini. Oleh itu, kesimpulannya, faktor penerimaan dan penolakan manuskrip Melayu ini boleh disimpulkan berdasarkan beberapa pertimbangan yang penting. Faktor penerimaan manuskrip Melayu ini termasuklah sumber bahan rujukan, memelihara karya sejarah Melayu dan memahami zaman persejarahan Melayu. Dan di samping itu, penerimaan manuskrip ini biasanya bergantung kepada keaslian idea, kualiti penyelidikan, kebolehpercayaan data, dan bersesuaian dengan bidang kajian yang ingin dituju. Dan di sisi lain, faktor penolakan adalah hiburan semata-mata, tidak mengikuti disiplin sejarah, faktor mitos dan legenda, serta faktor anachronism. Dan selain itu, penolakan ini mungkin disebabkan ketidaksamaan dalam standard journal, kelemahan metodologi, dan kekurangan dalam analisis data. Dan oleh itu, penulis perlu memastikan manuskrip mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan bagi meningkatkan peluang penerimaan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.